Salam sejahtera kepada rakan-rakan sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mulia saudara pengacara majlis Al-Fadhil Ustaz Haji Idris Ahmad, Ahli Jawatan Kuasa Kerja PAS Pusat, Timbalan Yang Ketua PAS Kawasan, Saudara Ustaz Azli Musa, Ketua Penerangan Dewan Ulama, seluruh pemimpin-pemimpin PAS Kawasan Bukit Pegantang, Jawatan Kuasa Tindakan Dun Terong, seluruh ahli-ahli PAS dan jawatan yang mereka pegang berbagai peringkat, rakan-rakan kita daripada Parti Keadilan, rakan-rakan daripada DAP, termasuk yang hadir DAP Pulau Pinang, seluruh petugas-petugas unit amal, Din Unzin dan rakan-rakan, para hadirin hadirat, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, malam ini dapat kita bersama sekali lagi di Dun Terong. Saya tak tahulah apa hal, bila saya datang belah sini selalu hujan. Saya ingat dalam banyak saya datang berceramah di sebelah sini, mau sekali tak hujan. Hak terima borang kira-kira setahun yang lalu kot, dekat dengan Pekan Terong tu. Selain daripada itu, hujan. Hujan rahmat. Hadirin sekalian, hujan tak hujan pun kita teruskan program kita. Bahkan masa Haji Maisa masih hidup dulu ni, ada satu ceramah, bukan dekat hujan, bah tu. Nak pergi makan di rumah dia tu, randu ayah takat pinggang. Malam ni kita beramai-ramai di sini. Di sana Kak Zaleha Habib mendendangkan lagu-lagu yang barangkali berjalan kedak walau malam. Dan tadi kita dengar dentuman bunga api. Meriah Dun Terong malam ini. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, Parti Islam sudah menyambut ulang tahun yang ke-60. Tahun ini kita buat di Pulau Pinang, tempat beranak Parti Islam. PAS beranak di Pulau Pinang. Ahli-ahli awal bawah daripada angka 100 kebanyakannya berada di sekitar Kepala Batai. Termasuk nama awal ahli PAS ini ialah bapa Daulah Badawi dan mak Daulah Badawi. Mak Tun Daulah Badawi, ahli PAS nombor 13. Datuk Adiamah Badawi saya tak ingat nama bawah, tapi bawah daripada 100. Dan Datuk Ahmad Badawi menjadi Ketua Pemuda PAS yang pertama pada tahun 53. Kita harap Daulah Badawi tua-tua ni orang menung tak kenal, tengok-tengoklah orang PAS tu. Kita harap dia boleh kembali lah, ingat nenek moyang dia dulu, di antaranya pengasas Parti Islam se-Malaysia. Hadirin sekalian, walaupun beranak di Pulau Pinang, tapi dia membesar di Kelantan Terengganu. Sebab Pulau Pinang ni ayahnya tak sesuai kot, budak tu selalu kena sawan. Maka dia dibawa di Kelantan Terengganu. Sana dia berkembang biak dengan begitu cepat. Dan dia juga membesar di sebelah Kedah dan Utara Perak. Hadirin sekalian, Parti Islam ni kuat. Sekuat mana pun kita dari sudut kemenangan pilihan raya memerintah negeri, tak terlepas daripada sempadan Jeli dengan sempadan Kemaman. Artinya dua negeri itulah kita dah boleh. Kelantan Terengganu, Terengganu Kelantan.
Terengganu Kelantan, Kelantan Terengganu. Terengganu hilang, tinggal Kelantan. Artinya dua tu lah kita dah boleh kata 59. Kuat tak di Kedah? Kuat Kedah? Kuat Kedah di Perak. Kuat tak di Selangor? Kuat, tapi di sudut pilihan raya tak boleh ambil alih negeri. Boleh menanglah sekali-sekala di Pari Buntang, sekali-sekala di Parit. Ada ulang dua tempat tu je lah. Terus berdengung dengan UMNO. Artinya kuat manapun kita berulang menang dua buah negeri Kelantan Terengganu. Satu lagi parti yang kuat di Malaysia ialah DAP. DAP biasa mengundi melebihi 1 juta undi popular pada tahun 86. Dia menang hebat 24 kursi parlimen, hampir memerintah Pulau Pinang. Kuat macam mana pun DAP tak boleh memerintah satu negeri pun. Parlimen 24. Dia menang di mana? Kawasan Bandar, Kota Melaka, kemudian Kuala Lumpur, Bukit Bintang, Talin Jaya, Kepong, Kelang, Puchong, Ipoh, sekali-sekala Teping, kemudian pergi Bukit Tajam, Bagan, Jelutung, Gelugong, Tanjung, Bukit Bendera. Kau ni saja dia boleh menang. Kau kampung payah. Maka hadirin sekalian, bila datang pilihan raya, orang dah confirm dah. BN tetap memerintah. PAN boleh jadi pembangkang, DAP boleh jadi pembangkang. Hampir orang dah confirm dah. Meluat macam mana pun kepada BN, tetap dia menang dalam pilihan raya. BN, kerajaan BN bunuh orang kampung sekerat lau di Mamali. Menang dia tu sebab orang tak nampak PAN boleh tukar kerajaan. Orang tak nampak DAP boleh tukar kerajaan. Hilang bank. Bank Bumiputera hilang. Ganti dengan CIMB, Cina, India, Melayu, Bengali. Hilang Bank Bumiputera, hilang saham Bumiputera. Daripada 52 bilion tinggal 2 bilion. Curi lah mana-mana nak curi. Mari pilihan raya UMNO dan BN tetap menang. Pasal orang tak nampak parti mana nak ganti. Betul tak? Sebab orang tak nampak, PAN tak boleh ganti, takkan jadi pembangkang. DAP tak boleh, takkan jadi pembangkang. Hang buatlah apa pun. Mari pilihan raya menang, mari pilihan raya menang bagi BN. Tetapi hadirin sekalian, sampai bila kita nak duduk macam tu? Menjelang pilihan raya 2008, berlaku krisis kehakiman, berlaku krisis kewangan, berlaku rasuah dan penyelewengan. Para peguam tak puas hati mengadakan tunjuk perasaan. Orang India tak puas hati mengadakan himpunan di Kuala Lumpur. Demokrasi, rakyat tak puas hati ada himpunan bersih. Maka kehendak rakyat mesti cari jalan supaya pembangkang ini bersatu untuk lawan Barisan Nasional. Maka menjelang 2008 berlakulah pertembungan dengan Barisan Nasional 1 lawan 1, 1 to 1. Adalah beberapa tempat yang bocor, tetapi umumnya 1 lawan 1. Bila berlaku 1 lawan 1, tempat DAP lawan, PAS tak lawan, tempat PAS lawan, keadilan tak lawan, tempat keadilan lawan, PAS tak lawan, 1 lawan 1, barulah kita dapat menguasai 5 buah negeri. Sempadan Jeli pecah, sempadan Kemaman pun pecah. Di Malaysia Barat, Semenanjung, kita dapat undi popular 52%.
oleh Sabah dan Sarawak. Pertama kali parti DAP dapat jadi ketua menteri di Pulau Pinang. Pas dalam arah jatuh 59 bergilir ganti di Terengganu, tapi DAP tak pernah lagi. Kemudian pertama kali kita memerintah Perak, Selangor, Kedah. Maka hadirin sekalian, bila berlaku perpaduan rakyat, lahirnya Pakatan Rakyat, selepas tahun 2008 rakyat mulai nampak bahawa Barisan Nasional boleh dikalahkan dalam pilihan raya. Boleh atau tidak? Sekarang rakyat pun nampak. Dulu tak boleh nampak, aku pun tak nampak. Tapi sekarang keyakinan rakyat dah ada. BN boleh dikalahkan. Hadirin sekalian, sebelum 2008 tak ada. DAP bertanding nak deny two-third majority, PAS bertanding nak nafikan 2/3 majority di parlimen, nak jadi pembangkang. Tetapi selepas 2008, bila timbul Pakatan Rakyat, sudah ada keyakinan, yaitu Barisan Nasional boleh ditukar kalau rakyat mau. Hadirin sekalian, selepas daripada kemenangan 5 buah negeri, kita lihat berlaku pilihan kecil, Permatang Pau, Bukit Gantang, Bukit Selambau, Hulu Selangor, Manik Urai, dan lain-lain tempat lagi. Secara umumnya, undi orang Cina makin meningkat kepada Pakatan Rakyat. Undi Melayu bertahan. Ada tempat meningkat, ada tempat menurun. Kalau Melayu kampung, datang pilihan kecil, turun sikit. Sebab bila Syarikat Jalil main depan rumah, dia kenyeh sikit, dia bagi 2-3 ratus misalnya, tumbanglah pakcik tu. Pilihan kecil mereka boleh buat begitu. Umumnya undi orang Melayu bertahan, undi orang Cina meningkat pada Pakatan Rakyat, undi orang India kadang-kalanya tidak menentu. Tapi kebelakangan ini kita lihat orang India sedang kembali secara besar-besaran kepada Pakatan Rakyat. Oleh itu, untuk UMNO dan Barisan Nasional kekal memerintah pada pilihan raya ke-13, mereka buat kajian, mereka buat penyelidikan, mereka dapati Barisan Nasional UMNO bergantung kepada 4 sumber untuk mereka pertahan kerajaan pilihan raya akan datang. Sumber yang pertama, Melayu luar bandar. Ini Melayu terong ya. Melayu luar bandar. Melayu bandar tak boleh lah. Melayu Taling Jaya, Melayu Shah Alam, Melayu Bangi, Melayu Ipoh. Melayu-Melayu ni dengan UMNO pemain geli. Kamu di parti apa? UMNO. Yang kedua, Melayu yang kuat menolak UMNO Barisan Nasional, Melayu separuh bandar, semi-urban area. Contohnya macam Kuala Terengganu, Pengkalan Cepa, Kota Baru, Alor-Star, itu Melayu separuh bandar. Pergantungan UMNO BN kepada Melayu luar bandar, satu. Yang kedua, Peneroka Felda Felkra. Yang ketiga, Unipos. Yang keempat, Bumi Putra Sabah Sarawak. Inilah pergantungan UMNO dan Barisan Nasional untuk kekal berkuasa. Mereka tak harap dah ini orang Tionghoa, orang Cina, orang India. Mereka harap ada, percaya tidak. Cuma Melayu ni lah, milik Yawak. Ini harapan mereka. Oleh itu, untuk mendapat sokongan Melayu, undi Melayu, UMNO BN memainkan isu 3R, yaitu racial, perkauman, religius,
timbulkan sensitif supaya orang Melayu benci kepada Pakatan Rakyat dan balik menyokong UMNO. Mereka main isu-isu ini di negeri yang masyarakat majmuk, khasnya Pulau Pinang, Perak, Selangor. Pulau Pinang, di peringkat awal mereka mainkan isu Lim Guan Eng, cuba mengharamkan perarakan Maulid Nabi. Riuh, gegah gempita. Bila kita cek, kita dapati itu cerita bohong utusan, bohong UMNO. Tetapi cerita itu ditimbulkan bukan untuk orang Pulau Pinang. Cerita itu ditimbulkan untuk orang Melayu di pendalaman Perak, orang Melayu di pendalaman Pahang, Bumi Putra Melayu, orang Islam di Sabah Sarawak. Mereka yang tak datang dengan ceramah, tak dengar penjelasan, tak ada TV, internet, yang bergantung berita utusan RTM TV3, dia percaya bahawa DAP Lim Guan Eng mengharamkan perarakan Maulid Nabi. Tapi tuan-tuan yang dah dengar penjelasan, berita itu bohong atau tidak? Bohong tidak? Muhong. Kemudian dia main lagi isu nak bagi orang Melayu marah. Ada seorang ulama, seorang ustaz berkhutbah Jumaat mendoakan supaya Lim Guan Eng ganti yang di Pertuan Agong. Mohon kada berita itu? Tapi orang Pulau Pinang, orang yang datang dengan ceramah sini faham. Orang Sungai Kerang yang tak mari dengan ceramah, macam mana? Orang Pantai Remeh yang tak mari dengan penerangan, macam mana? Bila tuan-tuan mari dengan penerangan, penjelasan, tahu bahawa Ustaz Zakaria Ahmad, abang Ustaz Dari, dia berkhutbah, dia mendoakan supaya satu hari Lim Guan Eng dapat hidayah, bukan ganti agama. Tetapi isu ini dimainkan supaya orang Melayu marah, sehingga Lim Guan Eng dinasihatkan oleh polis supaya jangan keluar malam, keselamatan kamu terancam. Orang Melayu marah dengan isu itu. Mereka terus main dengan isu dia sembelih lembu, anti-Islam. Kita jawab, anti-Islam apa? Masa suku memerintah dulu peruntukan kepada Jabatan Agama Islam 12 juta. Naik Lim Guan Eng dan naikkan jadi 20 juta. Tahun kedua 24 juta. Tahun ini 33 juta. Ini belanjawan baru udah bentar ni, tahu berapa juta tahun ni. Peruntukan kepada Islam semakin meningkat. Anti-Islam apa? Yang mari dengar ceramah, yang dengar keset, yang buka internet, faham. Yang masyarakat yang tak mana? Macam mana? Mereka itu menjadikan berita RTM sahih seperti sahih hadis Bukhari Muslim. Nampak macam mana? Ini isu perkauman keagamaan yang dimainkan. Banyak lagi. Di Perak dulu mereka main isu kita Menteri Besar kita beri tanah pada Cina, tunduk pada Cina, jadi baruah Cina. Yang dengar penjelasan pahamlah, tanah yang diberi grant, tanah sekangkang kerang, yaitu tapak rumah yang mereka dapat zaman BRIC dulu ni, kampung-kampung baru. Dan tanah orang Melayu yang lain yang dapat tanah tersusun banyak, tak dihebohkan oleh akhbar. Setengah orang Melayu marah, dia tak tahu. Bila kita cerita bagaimana tanah Genting Highland diberi kepada Goh Chok Tong, Goh Chok Tong dah, Lim Goh Tong, dah lelang tanah lagi, pahamlah yang mari dengan penerangan, yang tak mari. Hadirin sekalian, akhirnya mereka ambil Perak melalui rampasan kuasa. Selangor, mereka main isu agama juga. Di antaranya hadirin sekalian, mereka cuba timbulkan orang Hindu supaya marah, lempar akhirat kepala lembu yang bagus melek, sepak ludah kepala lembu tu bagi orang Hindu marah. Ni Haji ni pakai baju putih, tangan sekerat, kepiah sengit 7 hiji. Haji ni hidup Melayu,
orang Melayu mah dia lempar kepala babi dalam masjid pula. Picek tengok kepala babi itu macam mana lempar, dia balut 7-8 lebih. Kalau Cina kapiak lempar berapa balut? Pegang domoy babi lempar adalah. Bila balut 7-8 lebih tak Melayu yang buat. Betul tak? Dia main lagi dengan orang Melayu marah lagi. Ahli Parlimen DAP yang berhormat Teresa Kong melarang azan di waktu subuh. Keluar putusan sehingga Teresa Kong ditangkap di bawah ASA. Habis kelam kabut, Teresa Kong sama putusan dan menang. Dia menang ke, tapi bagi orang luar bandar yang tak dengar penerangan kita, dia kata inilah DAP melarang orang azan. Bohong kata cerita itu? Inilah permainan hadirin sekalian yang disebut 3R. Kemudian sekarang mereka pulangnya jadi hero, nak lawan murtad. Itu terancam minta hero tamil itu. Allah Maha, dialah jadi pengarah HKM yang mengurangkan masa untuk belajar agama, dikurangkan. Dia sekarang nak jadi hero, nak bela murtad. Bang Mat ni masuk ASA 2 kali murtad. Saya tak mau balik lah ceramah tajuk tu, panjang nak cerita. Tapi mereka main isu itu sekarang di Selangor. Tidak lebih daripada 3R mereka mainkan. Lin Guan Eng lagi, dia bercakap bersembang-sembang barangkali di Singapura, mengatakan jenayah yang paling tinggi berlaku di Johor. Ini memang betul. Laporan polis, laporan Kementerian Dalam Negeri dijawab dalam parlimen. Di Johor kalau kamu hidup 15 tahun sekali tak kena rambut, pelik dan ajaib. Jenayah begitu tinggi, tetapi dimainkan isu itu oleh berita-berita milik UMNO sehingga orang Johor marah dan kononnya baginda Sultan tersinggung. Lin Guan Eng pun memohon maaf kepada baginda Sultan. Kemudian bila Lin Guan Eng diceramah di sana, orang Melayu buat tunjuk perasaan pula, Lin Guan Eng jangan masuk Johor. Hadirin sekalian. Kemudian bila baginda Sultan Selangor memberi satu pandangan atau titah, seorang menjadi pensyarah undang-undang, profesor, dia bukan cien atau leh kedai kopi, bukan main korang aduk nombor tong, dan dia bukan dia buat kena kerja dia mengajar undang-undang. Nama dia Profesor Adi Bari. Dia ni dianggap hebat. Profesornya itu orang lihat macam mengganti Profesor Ahmad Ibrahim yang hebat dulu. Ini dia Profesor Adi Bari. Banyak negara-negara Afrika misalnya nak buat perlembagaan baru, panggil dia untuk buat perlembagaan. Ini Profesor Adi Bari, dia bercakap di sudut perlembagaan. Dia kata titah atau pandangan gajah boleh dianalisa. Oh, UMNO kata ini menerhaka. Akhirnya gantung dia daripada universiti. Pelajar tunjuk perasaan, profesor semua mogok tak mau pergi mengajar. Akhirnya Kementerian Pelajaran kata cuk, tak jadi tarik. Ini tak lebih daripada program 3R yang dimainkan. Kalau tonton balik pada tahun 93 dulu, masa itu saya jadi ahli parlimen. Di dalam parlimen ada undang-undang nak pindah, undang-undang untuk menghadkan kuasa raja. Nak bercakap hal raja ni tak boleh. Ada akta hasutan. Peraturan mesyuarat parlimen berkata begitu. Akhirnya speaker menggunakan kuasa yang dipanggil fatwa speaker. Speaker parlimen mengeluarkan fatwa, yaitu Tan Sri Zahir. Peraturan parlimen digantung pada hari itu. Maka bila peraturan parlimen digantung, wakil-wakil rakyat khasnya daripada UMNO peluang maki raja habis-habisan. Ingat kan? Tahun 93 dulu. Ingat kan? Hampa ni jenis lupa tu yang UMNO. Mereka maki dalam parlimen
ketua parlimen hadirin sekalian. Sebab itu isu raja ni bukan UMNO suka raja, bukan nak tangga raja, nak guna isu ini supaya orang Melayu benci kepada Pakatan Rakyat. Betul tak? Inilah isu 3R yang cuba dimainkan. Alhamdulillah setakat ini tak berapa berjaya. Rakyat makin hari makin meluat kepada UMNO dan Barisan Nasional. Tuan-tuan meluat ke tak? Masa geli tak tengok UMNO? Geli ke tak? Kau apa kena lagi? Saudara sekalian, setelah 3R mereka dapati, orang Melayu tak apa-apa makannya. Orang Cina, India tak makan. Akhirnya mereka kata, nak bagi apa orang Melayu marah ni? Marah kepada Pakatan? Cari punya cari, jumpa satu lagi isu komunis. Kuat. Saudara sekalian, kebetulan setiap tahun menjelang Hari Merdeka, saya akan membuat ucapan yang sama. Kalau orang ikut saya, dia kata, Pak Mat ucap sama aja menjelang Merdeka. Saya selalu menyebut kebelakangan ini rakyat seolah-olah tak peduli datangnya Hari Merdeka, tak sambut. Kerajaan suruh bawa bendera di kereta. Bapa dia mengatakan, tuan-tuan ni yang bawa bendera di kereta, angkat tangan. Borak. Bendera peri. Adalah 100 biji kereta, satu. Suruh bawa di bangunan. Bangunan kerajaan ada, bangunan swasta kurang sangat. Kalau ada pun, lori bawa pasir, lori bawa tanah. Itu ada bawa bendera. Saya tak peduli. Kenapa? Saya kata perayaan kemerdekaan seolah-olah setiap tahun perayaan ulang tahun UMNO. Ditonjolkan pejuang kemerdekaan Tunku Rahman Datuk On. Ya, kau nak tonjolkan mereka, okey. Bariskan bersama pejuang-pejuang kemerdekaan yang lain seperti Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, Abu Bakar Bakir, Ahmad Mustamam, banyak lagi. Kenapa hanya cerita dua tokoh itu? Bila dua tokoh UMNO itu saja yang ditonjolkan, UMNO lah yang Hari Merdeka. UMNO pun bila ramai orang tak bawa bendera, dia pun tak bawa. Kalau ada bawa bendera Malaysia pun adalah kereta jenis kancil. Kereta besar tak bawa, kereta kancil itu sebab dia guru kemas. Kalau kata Toyota ke Honda tu, Camry ke Mercedes ke Volvo ke tak, kancil ada. Wakilnya orang tak nyambut Merdeka. Kemudian bila datang Hari Merdeka, tak ada filem yang ditunjuk. Bukit Kepong, Bukit Kepong, Bukit Kepong, Bukit Kepong. Betul ke tak? Saya kata Bukit Kepong, Mak Indra lah hero. Terkejut habis. Orang dengar tak terkejut pun. Tapi tip ucapan saya itu barangkali dibawa balik ke Colombo, dibincang oleh pemimpin UMNO ke apa-apa perang orang sarap mereka dapati boleh guna isu ini. Pihak tertentu pun, pihak tertentu UMNO lah senang. Mereka pun fikir isu ini boleh di blow up. 27 hari bulan keluar muka depan berita. Pejuang rasa terhina dengan ucapan saya, terhina. Pejuang rasa terhina muka depan. Kenapa ambil masa seminggu untuk keluar berita ini? Tentu mereka beranalisa dulu nak guna isu ini. Hari kedua, bukan muka peta hari pertama, Mat Sabu hina pejuang. Hari kedua, pejuang rasa terhina. Kemudian wartawan telefon saya, Pak Mat, sebenarnya Pak Mat kata apa di jalan tu? Saya kata saya banyak ceramah, maghrib ada kuliah, lepas antara terawih, kadang lepas terawih, banyak sangat. Jadi dah seminggu lebih saya tak ingat. Saya nak kena dengar tape dulu. Isu utusan keluar berita muka depan, Mat Sabu tak ingat.
Tak pula dah. Hadirin sekalian, bila dah sampai berita itu hadirin sekalian, saya pun dihubungi oleh kawan-kawan, adik-beradik, apa dah jadi ini muka depan nanti hari. Wata berita pula utama gambar saya tu cakap. Seorang tak ada, mulut muat macam makan sirih. Saya kata tak apa, orang Melayu ni dia berkeliling ke mana pun, malam raya dia berhenti lah. Sebab orang Melayu ni dia tak boleh lepas malam raya tu. Hari raya malam raya. Dia berkeliling macam mana pun, dia jumpa tempat beli daging sehari sebelum raya dia tegur. Banyak beli daging? Dia balik-balik kan itu. Kalau ni kata balik ramai lah rumah, padahal berkeliling dah 3 tahun. Jumpa hari raya. Saya nak cerita sikit di kampung saya, ada seorang mudahlah dia baru nikah, dia tuang pergi Johor ke jauh 6 bulan tak balik. Tak peduli kan anak bini marah, mak mentua marah, semua marah, dia tak balik. Dia ni barangkali dia dengar ceramah saya, dia pilih untuk balik malam raya. Barangkali dia balik dulu dah, dia punya orang makan balik. Tengah orang kata duk teriak tu untuk lelaki tak balik 6 bulan lebih dah. Duk balik bertupat tu duk dengar takbir. Allahu Akbar, Allah. Takbir Melayu ni kan tak tahu dia sedih. Dengar takbir balik bertupat tu orang kali. Untuk lelaki dia balik, ketuk pintu lepas maghrib. Bini dia tengok-tengok, Bami balik. Habis 6 bulan punya cerita hilang. Mantua pun kata menantuku balik. Kalau raya macam mana saya? Hadirin sekalian, saya harap pun gitulah juga. Datang raya, berhentilah cerita maki aku tu. Tunggu tengok malam raya lagi teruk. Saya kata ni pekan ni dia apa dah jadi ni. Saya pun telefon kepada peguam. Bila saya dah dengar balik tip ucapan saya dapati utusan berbohong. Tak ada kena mengenal langsung apa yang saya ucap daripada yang biasa. Tak betul. Saya pun telefonlah peguam kita, bagaimana ni tuan peguam? Utusan telah berbohong terhadap ucapan saya. Dia kata nanti saat kita raya dulu. Raya juga. Kemudian lepas raya report polis dah mula buat. Bekas tentera, bekas polis, perkasa, perkeso, perkosa. Buat report. Sampai 1000 report lebih. Tiap-tiap malam, tiap-tiap hari dia panggil dalam watak berita, dalam semua forum, pandangan dalam suara khabar, bekas polis, bekas tentera, para profesor. Di antaranya hadirin sekalian, mereka main isu merdeka, siapa pejuang kemerdekaan. Sampailah ke peringkat akhirnya munculnya Profesor Kongkang, Profesor Merapu ni lah. Dia kata apa nak dirisaukan, Melaya tak pernah dijajah. Bila dia sebut tak pernah dijajah, hadirin sekalian, lingkup habis irama dan lagu. UMNO bina, build up, bina isu ini 2 minggu hancur dengan denoklik. Bila dia kata Melaya tak pernah dijajah, pemimpin UMNO marah. Ada seorang menteri besar daripada sebuah negeri jajahan UMNO, dia kata kepada wakil rakyat kita, kira Pak, dia kata hang panggil Mak Sabu main ceramah ni, biar bagi orang UMNO faham lagi bangang sangat hal sejarah ni. Ada seorang bekas menteri besar pula telefon saya, dia kata main nak jumpa saya pun pilih jumpa, minum teh dengan dia. Dia kata teruskan membela Mak Indra.
UMNO lah tu. Saya tahu dia pernah beri bantuan kepada Kem Rashid Maidin di Selatan Thai, bantuan masjid dan sebagainya. Saya diberitahu masa dia pergi itu dia masih lagi jadi menteri besar. Senang abang lah, Syahidan Kasim lah. Ada utusan ke RTM ke cerita Syahidan pernah bagi bantuan ke komunis? Ada. Kalau hamba tak mahu dengar ceramah ni, bingung sampai ke Mampur. Tadi Ustaz Rai dah darah, pandangan saya sambung UMNO tak ada komunis. Maka hadirin sekalian, dia kata, Mat, mari kita jumpa satu hari, kita bincang, kita lawan ke puan ni. Hadirin sekalian, ada seorang bekas menteri lagi. Dia telefon saya, Mat, hang boleh tak tolong aku? Dia kata, sebab apa? Supaya orang aku jadi calon. Saya kata, calon UMNO mana boleh. Dalam PAS pun diri saya pun belum tentu lepas. Macam mana nak bantu UMNO? Dia kata, dah, jadi calon PAS. Menteri UMNO telefon aku minta orang dia jadi calon PAS. Banyak kasih alam pokok aku ni. Hadirin sekalian, daripada situ kita nampak barisan pertahanan UMNO pecah dari isu komunis ni. Betul ke tak? Memanglah ancaman nyawa kepada saya, minta saya dibuang negeri, dibuang ke Laut Cina Selatan, minta saya dilucutkan kerakyatan. Ibrahim Ali pula, dia kata, mana ada mak sabu? Aku jumpa aku nak cabut bulu selai-selai. Kebetulan saya jumpa dia 2 minggu lepas, terjumpa di hospital IJS. Dia ambil ubat, aku pembil ubat. Saya nampak dia kata, woi Tuhan, hang kata nak cabut bulu aku selai-selai. Dia kata, tak, aku kata tu nak bagi berhenti isu ni. Ni sekok lagi ni. Seorang lagi Pak Doktor apa? Kamarudin Kaca. Dia kata, mana nak cabut? Aku nak abui. Anak aku pergi keledek. Nak abui-abui. Hadirin sekalian, ini cara mereka ancam. Tetapi bila hadirin sekalian, bekas tentera yang duduk di bawah kerabat menghantam memorandum kepada Tun Haji Hadi, Wan Azizah, mereka kumpul satu himpunan yang ramai menyokong Pakatan Rakyat. Bekas tentera, bekas polis mula mendengar tip ucapan saya yang sebenar dan penjelasan-penjelasan. Mulalah PN rasa panik. Akhirnya datang belanjawan. Itulah dia umum beri RM3,000 kepada AC, Home Guard, polis dan tentera yang bertugas zaman darurat. Saya balik Pulau Pinang, turun airport, jumpa orang tua-tua pakai Home Guard tu. Dia salam dengan saya sampai mengekam. Terima kasihlah, Pak Mat lah timbul isu ni, kami dapat RM3,000. Saya kata, hampa ambil lah, aku halal ya. Tolong belajarlah kopi sekawan sudah. Yang dapat Home Guard ni semua dapat, tolonglah belajar test sekawan ya. Boleh ke tak? Pasal apa? Sekian antaranya peguam kita menawarkan, kalau mangsa Bukit Kepong rasa tersinggung, sila datang kepada kami. Dia nak bawa ke sini ke England menuntut pampasan. Bila sebut nak bawa ke England, UMNO cepat-cepat bagi bantuan. Sebab barangkali UMNO menipu British dalam perjanjian mereka untuk jaga pakai tentera dan pakai polis. Betul ke tak? Lepas ni Paman jaga kamu semua. Lepas pilihan raya ke-13 ni lah. Hampa yakin ke tak? Hadirin sekalian, lepas tu dia nak telepi lah isu ini. Isu komunis ni tak makan, nampak? Bagi orang muda umur 50 tahun ke bawah, apa dia tahu komunis? Tambah, mereka melawan Cina. Dia tengok negeri Cina komunis maju. Dia kata baik komunis. Lagi kacau. Aku pula kena terang sampai kat jangan. Maju lain, komunis lain. Akhirnya dia barangkali nak hentikan isu ini. Dia dakwa saya di mahkamah. Dakwa di bawah section 500. Pani criminal defamation, fitnah jenayah.
Hadirin sekalian, isu ini jarang didakwa. Mana boleh beza pandangan sejarah didakwa di mahkamah. Contohnya, dan pendakwa ini banyak tak setuju. Tuan Mahathir tak setuju. Lola dia pun tak setuju. MCA tak setuju. Saya dengar maklumat kata gerakan pun tak setuju. Peguam-peguam tak setuju. Artinya BM tak solid dalam mendakwa saya. Betul kan? Sebab sejarah memang orang beza pendapat. Ustaz Adli kata hang toh hero. Ustaz Adli kata hang jebak hero. Dua pandangan. Dua-dua itu berilah pandangan sama ada debat ataupun dialog. Orang apa dengar? Hadirin sekalian, Ustaz Adli kata hang toh hero. Kita nak rakyat macam hang toh. Taat setia kepada baginda Sultan. Walaupun kekasih hang toh raja berkenan, hang toh izinkan beri kekasih dia kepada raja. Kalau kekasih masih ingat pada dia, buat jampi sirih supaya lupa, supaya Tun Teja lupa kepada hang toh Piramli, beri kepada raja. Ingat juga bagi sirih lupa. Itulah lagu Melayu bodoh. Berkorban apa sahaja, harta ataupun nyawa, al-ayat seterusnya. Hadirin sekalian, sebab hujah Ustaz Adli Musa, perlu rakyat seperti hang toh. Pemerintah mudah menjalankan tugas sana, rakyat tak setia. Nak buat pembangunan mudah, nak buat satu dasar baru mudah, tak ada yang tentang. Orang dengar Ustaz Adli berkata mana boleh hang jebaklah hero. Mana boleh kita serahkan kekasih kita di tangan orang. Dari mata di mata boya lagi kan kubuang, ini kan pula kekasih di tangan orang. Manakan sifat lelaki menyerah yang kita kasih pada orang lain. Raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah. Rakyat mendengar kedua-dua hujah. Ada yang menyokong Ustaz Adli, ada yang menyokong Ustaz Adli. Sekarang dipilih, siapa kata hang jebak hero didakwa di mahkamah? Boleh ke tak? Ni berlaku kat aku ni. Sekarang Bamak didakwa di mahkamah. Hadirin sekalian, pergi mahkamah pula. Bila mula saja kes dan dibaca kes, saya tak mengaku salah. Pendakwa memohon ikat jamin 50.000. Ini recording, tak pernah meminta banyak tu. Peguam kita hujah, Cik Mat Sabu ni orang yang setia dengan mahkamah. Jamin supaya dia hadir ke mahkamah. Dia setia dengan mahkamah. Saya mahkamah ni setia semua, betul sekalian. Bila kes mahkamah berlaku di Kuala Lumpur bulan Ramadan, lepas sahur, lepas malam subuh, saya terus ke mahkamah. Hakim belum nak, tani belum nak, saya tidur ke mahkamah. Tunggu hakim. Mana ada orang yang kena tuduh setia macam aku? Kita lihat sapi mahkamah dan berunding apa hujah-hujah, hakim memutuskan 15.000 ikat jamin. Saya tanya peguam, dalam seksyen 500 ini agak berapa ikat jamin? Dia kata antara 500, paling tinggi 2.000. Saya pun beritahu kat kawan-kawan tolong bawa duit 2.000, 3.000, bawa lah spare. Aku bukan ada duit. Duit saya ada dalam poket kawan-kawan. Duit kawan-kawan tak ada dalam poket saya, tolong bangun. Jadi bila umur 15.000 dari sekalian, saya pun terkejut, peguam terkejut, semua terkejut. Kita lancarkan kutip derma dalam mahkamah. Bila kutip derma yang paling banyak baik wartawan Cina. Wartawan Melayu, wartawan Cina paling bagus RM100, RM50. Yang tukang kutip pun Cina DP. Pak Melayu pun kutip lah juga. Ada polis ada dia nak bagi. Depan orang ramai dia tak derma. Dia tarik orang kita yang kutip derma masuk dalam tandas. Dia keluar duit, aku ada 12 hari untuk makan sekarang ini. Nah, bagi Kak Ahmad. Polis pun beri. Artinya dalam ramai-ramai itu boleh ada juga yang cinta padaku. Akhirnya kita kutip, tanya-tanya, dapatlah bayar 15.000 hari itu. Tidak ada dalam, aku bayar ini.
Hadirin sekalian, ini didakwa di mahkamah atas alasan perbedaan pandangan sejarah. 5 hari bulan sampailah 9 hari bulan 5 hari saya akan hadap laki ini di mahkamah sama peguam. Saya ni pakai tua lah mahkamah lah dari sekalian. Tak apalah, saya akan hadapi dengan tenang. Apa keputusan pun kita lawan dulu. Putusan pula kita dakwa pula di mahkamah. Banyak lagi kita akan dakwa lepas ni. Saya agak tua-tua, umur tua saya ni, saya akan jadi orang kaya insyaAllah. Siapa tak kawan dengan saya, rugi. Hadirin dan hadirat sekalian, ini program 3R yang dimain dicampur dengan isu komunis. Tujuannya untuk menarik orang Melayu, orang luar bandar kepada UMNO dan Barisan Nasional. Ternyata kali ini mereka masih lagi gagal. Mereka cuba dari sekalian nak guna isu pembangunan. Pembangunan tak boleh guna macam tahun 60-an dulu. Sebab orang makin todek. Kalau tahun 60-an, 70-an senang dia bagi ceramah kotor ni. Tengoklah orang kampung. Jalan raya daripada Tepeng sampai Pantai Ramai. Siapa yang buat? Pembangkang boleh buat ke jalan raya? Siapa buat? Aduh. Dia tarik sopa ikan kalung, boleh makan bunga raya. Siapa yang buat sekolah menengah di Pantai Ramai itu? Siapa buat? Pak kau buat? Senang lah. Rupanya di mahkamah Terengganu bawah ni seorang pendakwa, dia kata aku dengar kaset Mak Sabu ceramah, aku syok tengok dia sebut dia buatlah mahkamah macam tu sebelum mahkamah bersidang lah. Rupanya sampai ke peringkat hakim nak dengar awalnya. Rakyat dah mula faham isu pembangunan. Dulu tak ada parti yang memerintah. Bila UMNO kalah, tak ada pembangunan. UMNO kalah, budak-budak kita tak boleh mengaji. Sekarang di Kelantan, UMNO dah kalah 21 tahun. Ada tak pembangunan di Kelantan? Ada ke tak? Tak ada. Lepas saja jeli, masuk jeli, naik perahu lah. Jalan raya bukan ada sebab sana UMNO kalah. Hospital ada tak di Kelantan? Tak ada. Semua orang sana pakai bomong. Ustaz-ustaz mulut jadi panjang mulut. Rambut dah kan? Mana ada hospital? Balai polis ada tak di Kelantan? Tak ada. Pakai tuk mulut selesai bercakap depan lamannya. Sebab UMNO kalah. Takkan hujah macam tu tuan-tuan percaya? Bangang sangatlah. Kelantan tetap membangun. Bahkan sekarang kalau orang nak beli belah, pada sekalian orang pergi Kelantan. Wakaf Cahaya tu paling ramai orang membeli belah antara 11 malam hingga 5 pagi. Nak tahu kaki pun bayar. Betul ke tak? Menteri-menteri UMNO pun bila pergi sana bini mereka pergi beli belah di Wakaf Cahaya. Orang tak main beli belah di terung ni. Nak beli apa? Siput paik ada lah. Kayu bakau. Rompi Kelantan. Orang dah tengok ada sekalian, dia orang tak takut dah kalau parti lain memerintah. Dan orang lelaki pula memang suka pergi Kelantan. Jaga, muslimat kena ikut. Dia di sini tua janggut putih lah. Oi Pahang, Banjuh Hayang, tenanglah. Pergi Kelantan masuk-masuk kedai Abel. Nak beli apa Abel? Bunyi Abel duit RM50 gerak sendiri keluar tu. Abel. Bunyi Abel tu apa? Hadirin sekalian, ini mereka cuba nak tawan balik Kelantan. Bukan mereka tak cuba, UMNO lah. Dia hantar anak raja, contohnya Tengku Razali. Anak raja biasa berkawan dengan kita jadi ketua perhubungan UMNO. Lawan dengan kerajaan tubuh. Lawan-lawan, kalah teruk. Tengku Razali kata tak jadi lawan dengan kerajaan tubuh, lebih baik aku sokong. Mari isu royalti minyak, dia sokong pendirian kerajaan negeri Kelantan royalti. UMNO kata tak jadi, hantar orang tua.
kita hantar ketua perhubungan muda pula Anwar Musa. Sega, cerdik, bersyarah bahasa Inggeris pandai, bersyarah bahasa Melayu pandai. 2 ijazah, petah bercakap. Dia pun lawan kerjaan tubuh, tarik anak muda, kalah lagi tu. Dia kata lebih baik aku jaga bola. Lah ni dia jaga red warrior. Merintahlah tubuh. Sampai bila mundak, merintahlah. Akhirnya UMNO kata, anak raja pun tak jadi, anak muda pun tak jadi. Kita hantar pula Mustafa Muhammad. Mustafa Muhammad kita tak kenal dia cakap apa. Tak bunyi. Macam kita lihat hadirin sekalian, Aziz baca bunyi syair, Sudin baca bunyi Arab, Ramli baca tak bunyi apa. Sekarang ni giliran Ramli, giliran Mustafa Muhammad tak bunyi apa. Kita nampak Kelantan ni macam UMNO give up dah, tak boleh buat apa. Kedah baru, dan mereka pun buat kajian congak pi congak main, tak boleh makan Kedah. Pulau Pinang dimainkan isu perkawanan. Tapi di hadirin sekalian kita tanya mimpi UMNO, boleh kampung ambil balik Pulau Pinang? Allah, tobatlah hop. Mereka tengok Pulau Pinang dapat apa ni, RM100 orang tua, tak kira parti, asalkan orang tua dapat. Dolar Badawi kalau isi korang pun dapat. Kalau agama rakyat dapat balik bantuan, semua bantuan-bantuan lain. Mereka kata Pulau Pinang tak boleh pergi. Ni belanjawan baru Pulau Pinang ni, saya tak baca lagi hebat faedahnya kepada rakyat. Mari Selangor pula hadirin sekalian, negeri kaya. Menteri besarnya ahli ekonomi yang cerdik, bukan apa dah. CEO Katri yang menaikkan Perbadanan Nasional Berhad Kemudian Allah jadi menteri besar. Bila orang buat jalan, misalnya tunjuk pada dia, jalan ni 3 juta. Tan Sri Khalid dia tengok. No, 1.2 million, 1.2 juta. Kalau kamu tak mau buat, saya bagi pada orang lain. Sebab dia ahli korporat, dia tahu hampa tipu tak mana. Kalau saya jadi menteri besar, orang boleh tipu. Saya tak penting. Tapi jangan lupa saya ada penasehat. Kita nanti penasehat yang bijak ekonomi. Betul kan? Tan Sri Khalid, hal itu dia tak perlu penasehat. Dia tengok sekali ya. Bukan 3 million, 1.2 million only. Kalau you mau buat. Kita mau buat, saya bagi pada syarikat lain. Boleh tak tipu Tan Sri Khalid duit ni? Boleh kan? Ayah, pasal apa ambil gaji RM425,000 sebulan? Boleh balik. Dia tahu. Akhirnya dia boleh bagi pada rakyat 20 kubik meter, pergi universiti dapat bantuan, banyak sana dapat saham. Lebih pula sekarang duit Selangor 1.2 bilion. Tak ada negeri dalam Malaysia duit lebih, belikan Selangor. UMNO bila tengok Selangor sampai dia, boleh, ya Allah, usah balik. Dia tengok duit punya banyak. Sebab itu mereka cari jalan macam mana nak ambil balik Selangor. Artinya di sini pembangunan rakyat tengok, kalau BN kalah, UMNO kalah, pembangunan ada atau tidak? Ada kan? Hampa paham dah, disuruh pasal Pak kalah lagi di sini. Tak main lagi banyak lagi. Jadi hadirin sekalian, isu pembangunan mereka tak dapat guna. Akhirnya dia kata boleh kot, kita tiru buku jingga mereka. Mai belanjawan dia kenjah bagi pada rakyat. Allah, dia untuk bapa-apa. Dia hutang tempat lain, dia bagi ke tempat lain. Kerjaan bukan ada duit, Ustaz Tadrih kata tadi. Belanjawan kali ini defisit 46 bilion. Apa menentang defisit ni, orang terung kan tak tahu. Defisit ni korang belanja berhutang 46,000 juta. Hadirin sekalian, bila dia bagi duit kepada rakyat begitu, bagus ke tak? Belanjawan negara baik
selalu saya beli. Betul aku masuk lokap selalu. Orang kata belanjawan tak baik, aku kata baik. Yang tak baiknya ialah pelaksanaan. Pelaksanaan itulah uang negara kita hilang ribu-ribu juta. Setiap tahun uang kita hilang lebih kurang 28.000 juta akibat rasuah dan penyelewengan. Misalnya, dalam belanjawan negara terlepas ada tak dicerita nak beli cincin ke Rosmah 24 juta? Ada tak? Tak ada. Ini Cikgu Bat, solidariti anak muda, keluar secara detail macam mana Rosmah dapat cincin 24 juta. Ini dia ambil gambar Rosmah yang paling cun. Contoh beli, cari. Ada tak dalam belanjawan dia cerita nak beli cincin 24 juta? Ada tak dalam belanjawan dia kata nak beli gelang? Wow. Mari kita lihat siapa yang kena. Semuanya rakyat yang kena pada muka. Dalam belanjawan ada dia cerita nak beli cincin. Mana tadi tahu? Cincin hilang di mana ya? 1,65 juta. Beg tangan 170.000. Ada tak dalam belanjawan? Ada kena? Dia curi dia kena? Ada tak dalam belanjawan masa beli kapal selam? Komisen 500 juta. Ada tak dalam belanjawan? Belanjawan ini bukakan begitu baik, bocoknya mata. Ini yang duit negara hilang. Ketua audit negara mendedahkan hari ini. Paling teruk tadi sekalian. Bagi saya, di hati saya terdetik, saya rasa inilah kali pertama Barisan Nasional akan tersungkup pelari akan datang. Takbir! Obat pun kalah kalau pelari berjalan dengan betul. Melainkan kalau ada penipuan undi daftar pemilih. Rakyat dah cukup meluahnya. Hari ini audit negara mendedahkan kuda yang dibeli 5,6 juta, 23 ekor, 6 ekor yang boleh lari. Yang lain semuanya tak dapat lari, kuda pondensiam. Majlis Sukan Negara 5,6 juta, 23 ekor, kuda yang boleh lari 6 ekor. Giat Mara membelanjakan 20.500 untuk membeli 150 gram gula. Berarti 1 kilogram gula jatuh 170 ringgit. Wah, duit kita ni menipu bapa ni. Ini yang bocor 28 juta ni. Kemudian teropong Kementerian Pertahanannya ni, dengar pasukan polis di Raja Malaysia yang kamu sokong kuat sangat UMNO BN. UMNO BN nak tipu kamu, nak tipu kami sepanjang masa. Kamu buat perubahan lagi. Teropong 1,900 ringgit. Kementerian Pertahanan beli, TNM beli dengan harga 56.000. Ini yang menyebabkan Rosmah boleh beli cincin ni. Yang mereka boleh perhabis duit. Menteri-menteri ada duit berpuluh juta, beratus juta. Inilah sedang mereka. Askar polis nak tunggu aku royok baru dapat 3,000. Tu pun dapat ambil duit pun nak kebanyakannya umur 70 kata. Nak ambil duit pun minta kan. Mana 3,000 duit. Mereka perhabis duit kita tengok hati sekalian. Nak sokong lagi tak kerjaan macam ni? Woi, lah. Belanjawan bagus, pelaksanaannya kita tengok. Audit negara dedah, buka dalam sinar, baca dalam star, baca dalam online. Malaysia kini dah harakah malam baca. Macam mana wang rakyat dimainkan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Saya agak kali ini jatuh lah, dah melampau sangat ni jatuh. Tak ada
Gaddafi pun tengoklah masa merintah punya hebat. Bila dia pakai pakaian tentera cukup hebat sebab pangkat dia pun sendiri. Jenis apa dia pun duduk di bawah. Dia pun sendiri pangkat, dia boleh lah. Ini hadirin sekalian, pembatiran ini, penyelewengan ini makin hari makin ketara, makin hari makin ketara. Kita hadirin sekalian dibebankan dengan inflasi. Sekarang hidup di Kolombo, anak saya peguam, kerja lah, gaji kat 3,000. Ujung bulan minta duit nak buat minyak kereta. Aku kata, hang peguam. Macam mana ni? Dia kata tak cukup ya. Bayar tol, bayar ni, kereta tahun ni. Kali ni ada setengah orang lah kena buat ni, memang tak cukup. 2,500, 3,000 dia anggap kecil dah sekarang 2 Kolombo. Betul? Sebab apa? Harga barang begitu tinggi, belanja begitu tinggi. Yang hebat tu pada beli cincin ni. Hampa tak rasa marah ke? Marah ke tak? Aku tahu orang Melayu tak marah. Dia dah biarti dia. Dia benih menantri. Pasalahnya. Bocah baik mulut orang tu. Kalau dia tak pilih, ni dia rakyat. Saya kata pilihan akan datang, BN hanya boleh kekal kalau dia buat penipuan dalam pilihan raya. Kalau tidak, taubat jatuh, insyaAllah. Saya tak boleh masa panjang lagi dah. Ahad pilihan raya saya kata nak dedah malam ni. Tak dapat hadirin sekalian, masa tak mengizinkan. Kita bertemu di lain waktu dan ketika. Bersatulah rakyat semua. Pegawai kerajaan, swasta, Melayu, Cina, India, polis, tentera, semuanya. Kita kena tukar pemerintah ini pilihan akan datang, boleh ke tak? Tengok apa kata rakyat buat. Baik sokong, buruk itu tukar balik. Kalau rakyat boleh buat begitu, barulah tuan-tuan semua menikmati kemerdekaan yang sebenar di Malaysia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.